Selamat malam guys. Batuk. Batuk sebab hari hujan, kena hujan. Anda tengok live stream saya sebelum ni. Kami pergi bazar Ramadan Taman Sri Pulai, main hujan. Terus demam. Tak tahu demam ke apa. Terus batuk-batuk. So hari ni tadi ingatkan ada assembly pukul 8 sampai pukul 11. Rupanya esok dan lusa. Itulah otak pecah lagu dah sekarang sebab demam kah apa saya pun tak tahu. Tak sihat lah, tak sihat. Tapi okey, hari ni dah mula okey. Rasanya perlu lebih banyak bergerak supaya semua dapat berjalan dengan lancar. Hari tu pun saya pergi office, lepas tu saya pergi masjid, lepas tu saya baring je dekat masjid sampai sampai asar. Tak dapat, tak dapat bergerak. Tapi sekarang dah okey. So kita kembali lagi kepada live stream kita pada malam ini. Live stream ini tajuk dia ini tindakan puak pemisah sedang lakukan untuk keluar Malaysia. Kita tengok apa yang mereka buat. Yang mereka lakukan sebenarnya, apa yang mereka buat tu merupakan satu provokasi untuk keluar Malaysia. Siapa mereka ni? Apa yang mereka buat? Mereka sedar ke tak sedar tu bukan urusan kita lah. Tapi kita tengok, kita perhati. Kita pun perhati juga kan. Bukan mereka saja perhati, kita pun perhati. Kita tengok perlembagaan, kita tengok undang-undang. Kita sembang kencang malam ni tentang benda ni. Berkaitan dengan tindakan puak-puak pemisah ni yang mahu, yang bukan saja mahu, mereka dah lakukan dah sebenarnya. Mereka dah lakukan, mereka dah persoalkan banyak kali untuk keluar Malaysia. Kita tengok siapa sebenarnya mereka ni. Mereka pandai label-label orang lain kan. Orang lain mereka pandai label. Kita tengok siapa diri mereka sendiri tu. Kita supaya mereka ada kesedaran sikit lah. Sebab tu bulan puasa ni kita beritahu benda-benda macam ni. Sebab bulan puasa tak boleh menipu. So lagipun kita cakap benda macam ni dapat pahala sebab kita nak beritahu kebenaran kan. Benda yang betul, kongsi bersama. Itulah dia. So sebelum ni saya dah terangkan banyak topik. Ramai juga yang sudah banyak soal-soal apa semua berkaitan dengan perjanjian Malaysia. Ada lagi soalan-soalan lain yang saya belum sempat lagi nak buat live stream untuk jawab. Ada soalan yang boleh berapa minit jawab, tapi sebab saya tak sihat 2 hari ni. So harap lepas ni esok lusa boleh continue lah buat live stream yang ringkas tapi padat lah untuk semua orang faham. So Alloy Devil Trigger. Kita akan jawab. Saya akan beri kupasan. Saya dah senaraikan 6 tindakan. Rasanya lebih lagi lah kalau kita pergi kepada perincian yang lebih detail ya. Tapi kita beri senarai 6 benda saja yang puak-puak pemisah ni yang sedang dan sudah lakukan untuk keluar Malaysia ni. Siapa mereka ni? Itu yang kita nak ungkaikan sebenarnya. So actually saya plan pukul 10 tadi, tapi saya anjak pukul 11 malam sebab ingat ada assembly, ada mini assembly, tapi rupanya esok dan lusa. Okay. Saya kena take a break dulu, bernafas dulu. Kalau tak, semua benda saya ingat hari ni kacau pula. Okey, yang pertama, apa tindakan? Kita teruslah kepada tindakan-tindakan ni. Sebab malam-malam sejuk-sejuk ni selalu hujan kat Johor Bahru ni. So kita pergi jawapan yang pertama untuk tindakan puak pemisah yang sedang lakukan untuk keluar Malaysia. Sebenarnya saya ada laptop saya sebelah ni. Saya dah senaraikan. Sebenarnya saya senaraikan dalam handset saya, tapi saya letak kat laptop ni, senang lagi nak ingat. Okey. Tindakan puak pemisah sedang lakukan untuk keluar Malaysia. Yang pertama, kita tengok artikel yang kelima Perlembagaan Malaysia. So depan saya ni saya ada buka Malaysia Agreement, IGC Report, semua depan laptopnya. So kita tengok artikel 5, dia cakap apa dalam perjanjian Malaysia tu. Dia tulis, the government of the Federation of Malaya
will take such steps as may be appropriate and available to them to secure the enactment before Malaysia Day by the Parliament of the Federation of Malaya of an act in the form set out in Annex E to this agreement for the purpose of extending and adapting the Immigration Ordinance 1959 of the Federation of Malaya to Malaysia and of making additional provision with respect of entry into the states of Sabah and Sarawak. Dan yang paling penting dia yang part yang terakhir tu. Dia cakap, and the other provision of this agreement shall be conditional upon the enactment of the said act. Tu. Artikel yang kelima ni bercakap pasal Akta Immigration yang perlu diluluskan oleh Persekutuan Tanah Melayu yang extend kepada Annex E di dalam Malaysia Agreement ni. Dan pelaksanaan, penggubalan dan pelaksanaan Akta Immigration ni merupakan satu yang seperti yang saya cakap sebelum ni kan, merupakan syarat hidup mati Malaysia. Tak digubal ataupun tidak dilaksanakan Akta Immigration untuk Sabah dengan Sarawak ni, Malaysia takkan wujud. Sebab tu dari awal lagi sebelum Cobalt Commission, syarat Malaysia ni dibentuk ialah Persekutuan Tanah Melayu dia mesti setuju dengan immigration. Tak ada soal, tak ada bincang, tak ada apa-apa, tak perlu dibincang pun. Dia cuma setuju. Kalau tak setuju, Cobalt Commission takkan bergerak. Itu kata putus daripada British. Hidup mati dia. Sebab tu, apabila Cobalt Commission dah mula bergerak tu, terma immigration untuk Sabah dengan Sarawak tu, dipersetujui Persekutuan Tanah Melayu. Dia tak bincang pun. Dia tak bincang, dia cuma setuju. Kemudian dimasukkan lagi benda tu, dia tarik-kan. Immigration tu, dia tarik daripada Cobalt Commission, dia tarik ke dalam IGC report dan dimasukkan juga dalam Perjanjian Malaysia 1963. Ramai orang yang tengok perincian dia dalam Annex E ataupun Immigration Act tu 1963 tu. Tapi yang orang terlepas pandang ialah artikel yang kelima ni. Artikel yang kelima tu yang bawah sekali tu dia cakap provision dalam agreement, Malaysia Agreement ni kan. Semua provision dia. Kita ada 272 muka surat. 275 muka surat ke? Dalam Malaysia Agreement tu kan, semua agreement yang kita setuju dalam Perjanjian Malaysia tu shall be conditional upon the enactment of the said act. Dia condition dia untuk melaksanakan Perjanjian Malaysia tu, dia mesti gubal dulu Akta Immigration dan laksanakan Akta Immigration. So, itulah dia. Tanpa Akta Immigration ni, tanpa pelaksanaan Akta Immigration untuk Sabah dengan Sarawak ni, semua perjanjian Malaysia yang lain-lain tu dia akan collapse automatic. Apabila dia collapse automatic, terbubarlah Malaysia kan. Terbubarlah Malaysia. Itulah dia. Orang puak pemisah yang pertama mau keluar daripada Malaysia ni, dia mau mempersoalkan kuasa immigration Sabah dengan Sarawak ni. Dia mau mempersoalkan kuasa immigration Sabah dengan Sarawak, bermaksud dia mau membubarkan Malaysia lah kan. Sama macam artikel 5 ni cakap. Artikel 5 ni cakap, Perjanjian Malaysia 1963 cakap, semua agreement ni conditional upon the enactment of the said act. Semua agreement Malaysia Agreement ni, semua terma dia, schedule dia, bersyaratkan pelaksanaan immigration, kuasa immigration Sabah dengan Sarawak tadi. Kalau tak laksana, agreement collapse lah. Apabila agreement collapse, apabila orang mempersoalkan immigration Sarawak, apabila orang pindah immigration Sabah dengan Sarawak ni, kalau mereka berani nak pindah, automatik Perjanjian Malaysia terburai. Automatik Malaysia hancur. Orang-orang macam ni lah yang mahu keluar daripada Malaysia. Dan saya tunjukkan lagi ya, saya cari. Kamu search saja perkataan special. Special dalam Malaysia Agreement ni. Ni. Okay, pause sekejap. Okay, kita tengok Annex E Malaysia Agreement. Search saja perkataan special, kamu akan jumpa perkataan special law.
Special law. Special law, kita tengok Annex E tu kan. Annex E, Perjanjian Malaysia tu, Section 4. Special provision for the Borneo State. Without prejudice to the general operation of the Immigration Ordinance 1959 in the Borneo State as in other parts of the Federation, as a general law for the Federation as a whole. Immigration tu kan, law dia general saja kepada Persekutuan Tanah Melayu, kepada Persekutuan Malaysia. That ordinance shall also have effect subject to and in accordance with this part of this act as a special law for each of those state. Ditulis spesifik dalam ni, saya dah bacakan. Saya bacakan di sini, dia cakap as a special law for each of those states, iaitu untuk Borneo State. As if in reference to the Federation. So, immigration law untuk Sabah dengan Sarawak ni ialah undang-undang istimewa. Hak-hak istimewa. Apabila berkaitan dengan hak-hak istimewa ni, memanglah tidak boleh dipersoalkan dan tidak boleh nak, kamu cakap, tak boleh nak persoal pun tak boleh, nak pindah pun tak boleh, cuma boleh diperkasakan saja lagi. Itulah special law untuk Borneo, iaitu immigration. So orang-orang yang dah banyak kali protection dia situ, dia cakap ni special law, satu protection dia. Satu lagi protection dia cakap immigration ni syarat hidup mati Malaysia. Masih juga mereka ni, puak-puak pemisah ni kan, dia persoalkan immigration Sabah dengan Sarawak. Puak-puak pemisah ni lah orang yang mempersoalkan hak immigration Sabah dengan Sarawak ni lah sebenarnya puak-puak pemisah yang mahu keluar daripada Malaysia. Sebab dah syarat, semua orang setuju kan, dah sebut dalam Perlembagaan Malaysia Day is 16 September 1963. Semua orang setuju. Semua dah ada effect of law. Malaysia Day tu dah kena define. So semua terma dalam perjanjian Malaysia tu yang ada di dalam perjanjian Malaysia itu sendiri dan sudah dimasukkan di dalam perlembagaan, di dalam akta parlimen dan ordinans dekat Sabah dengan Sarawak, semua tu sudah ada kuasa undang-undang. Dan kalau masih ada yang mempersoalkan dan mahu, bukan saja persoalan, mereka mahu pindah juga hak-hak istimewa ni dengan kuasa immigration Sabah dengan Sarawak. Tapi itulah, kalau mereka nak pindah-pindahlah, dipersilakan lah. Automatik lah, semua perjanjian Malaysia tu collapse. Automatik. Bukan saya cakap, artikel 5 perjanjian Malaysia yang cakap. Okay, tu satu. Tu apa yang puak pemisah Malaysia yang mahu lakukan untuk keluar Malaysia sekarang. Yang selalu buat, berulang-ulang kali. Mereka bawa sampai parlimen lah benda ni. Mereka terang-terang mau keluar daripada Malaysia tu, terang-terang mereka cakap dekat parlimen. Tapi itulah, mereka tahu ke tak apa yang mereka cakap tu? Cuba tanya senator kamu tu, MP kamu tu, dia tahu ke tak apa yang mereka cakap tu? Adakah mereka main sembang kencang saja ikut hawa nafsu? Sama macam PMX tak cakap. Dah tulis dalam bajet, bacalah Malaysia Agreement. Okey, ada Muhammad Harif Hussein Abdul Saibeh. Maksudnya terburai kalau parlimen tarik balik dengan gubal akta immigration tu, UN dan British boleh campur tangan teruslah untuk bubarkan Malaysia jika immigration dipindah. UN dan British dia tak boleh direct masuk campur sebab kita ni berada di bawah Malaysia. Malaysia ni British sudah luluskan melalui Akta Malaysia 1963 Chapter 35 sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. So, mana-mana negara yang merdeka dan berdaulat, semua negara, bukan saja British, Indonesia, Thailand, Jepun kah, Rusia kah, dia tak boleh sewenang-wenangnya campur urusan di dalam Malaysia. Sebab mana-mana pelanggaran perjanjian Malaysia tu, dia mesti diselesaikan antara orang yang buat breach dengan orang yang kena breach tu, agreement tu. Yang tu dulu peringkat dia, penyelesaiannya. Sama macam kita beli rumah. Jangan ada rumah tu rosak, jangan terus kita suruh orang luar masuk campur. Kita dulu selesaikan dengan developer tu. Nak selesaikan macam mana. Bila tak ada penyelesaian, baru kita pergi United Nations. Baru kita pergi British.
Kenapa kita pergi British? Kenapa kita tak pergi Singapura, Brunei? Sebab British yang sign juga Malaysia Agreement tu. Tapi penyelesaian yang first dia mesti antara kerajaan. Sebab tu kita ada IGC tu, dia mesti diselesaikan secara antara kerajaan. Kita tak boleh terima saja pelanggaran tu, lepas tu amin balik, tak ada ganti rugi. Tu tak tahulah kerajaan apa benda macam tu. Dah kena tampal kan. Lepas tu orang cakap minta maaf, okey. Tampal sekali lagi, lepas tu orang cakap minta maaf, okey. Kena tampal lagi, kena terajang lagi, lepas tu orang tu cakap minta maaf, nanti saya beri es krim, okey. Tu kita tengok pun pelik kan orang macam tu kan. Macam tu juga orang yang melanggar perjanjian Malaysia ni. Takkan kita nak okey saja kan. Pelik lah. Kita tengok pun pelik. Saya tengok pelik lah. Tak masuk akal. Okey. Tu yang pertama berkaitan dengan immigration. So, siapa-siapa yang mau mempersoalkan ataupun cuba nak meminda kuasa istimewa, hak istimewa, memang ditulis dalam Akta Immigration tu sendiri. Dalam Akta Immigration yang sekarang ni pun memang dia tulis Akta Hak Istimewa. Undang-undang istimewa untuk Sabah dengan Sarawak tu memang immigration. So tak payah nak persoalkan. Kalau kamu persoalkan ataupun kamu pindah, automatic Malaysia Agreement to collapse, keluarlah daripada Malaysia. Orang yang pindah tu yang mau keluar daripada Malaysia. Itu puak pemisah. Yang kedua, masih batuk. Okay, thank you, Lin. Give me 63 star. MA 63. Star for MA 63. Okay, yang kedua ialah dia tidak laksana Borneoisasi. Kenapa saya cakap orang yang tidak laksana Borneoisasi ni merupakan puak pemisah yang mau keluar daripada Malaysia? Kita tengok Annex B daripada IGC report. Ada depan mata saya ni. Saya bukan cakap daripada mimpi ataupun sembelih ayam apa semua. Tak ada. Dia bukan datang dari langit. Saya baca daripada IGC report ni. Kita tengok perenggan yang ke-30 Annex B. Bukan Annex A. Annex B ni berkaitan dengan public service. Yang orang puak pemisah ni dia tidak mahu laksanakan Borneoisasi. Kenapa saya cakap macam tu? Kita tengok Annex B ni, perenggan yang ke-30, dia panjang sikit tapi saya berhenti sampai separuh saja, sebab sampai situ saja info yang saya nak beritahu. The arrangement set out above, iaitu berkaitan dengan Annex B tu semua tadi, berkaitan dengan Borneoisasi apa semua, dia cakap macam mana cara nak laksana Borneoisasi ni, department mana perlu di Borneoisasi ni, dia beritahu semua situ. The arrangement set out above should go far to meet the representation made by the North Borneo Civil Service Union and the Sarawak Government ASEAN Official Union, which have been taken into account. They should also secure the smooth transition of the existing public service in the Borneo states into the federal public service where appropriate, on the establishment of Malaysia and preference for local officer for promotion in the Borneo states. Preference for local officer for promotion in the Borneo states untuk federal public service tadi. Bukan dia cakap pasal state public service saja, dia cakap pasal federal public service tu. They must not, however, be allowed to impede a constructive partnership within the future federal public service. In the longer term, Malaysia will be an unreal creation unless the principle of Malaysianisation is accepted. So, walaupun kita mahu semua public service ni, contohnya state public service dengan federal public service tu diborneoisasikan, tetapi in the longer term ni, Malaysia ni kita tetap mahu Malaysianisation. Kita mahu proses Malaysianisation tu mahu dilaksanakan. In its absence, the Borneo states will be the first to suffer. In its absence. Apa yang in its absence maksudnya? Kalau dalam federal service tu, preference kepada orang Borneo tu tak dibuat, iaitu Borneoisasi untuk federal department itu tidak dibuat, orang Borneo ni akan suffer.
So, Borneo officer must play their part in helping to frame federal policy in the federal capital and enjoy opportunities of entering federal department of which the Borneo state have no present counterparts. Tu yang dia mau. Dia mau Borneoisasikan federal department dekat Sabah dengan Sarawak ni. Buat Borneoisasikan federal department dekat Sabah dengan Sarawak ni. Kemudian dekat Persekutuan Tanah Melayu tu, federal service dia memanglah orang daripada Persekutuan Tanah Melayu kan. Bila dia dah ada counterpart dia masing-masing ni, baru dia boleh laksanakan Malaysianisation. Tapi, macam mana nak buat Malaysianisation ni kalau Borneoisation ni tidak dilaksanakan? Orang yang tak mahu laksanakan Borneoisation ni, maksudnya dia tak mahu melaksanakan Malaysianisation lah kan. Sebab dia ada step dari situ. Dia first, federal department dekat Sabah dengan Sarawak tu dia mesti Borneoize. Dia perlu melalui fasa Borneoisasi. Maksudnya dekat Sabah dengan Sarawak tu dia kena ada Borneoisasi. Supaya federal department dekat Sabah dengan Sarawak tu kita ada orang daripada Sabah dengan Sarawak. Dengan Persekutuan Tanah Melayu dia ada Persekutuan Tanah Melayu. Supaya kita ada counterpart. Supaya bincang sama-sama untuk membentuk Malaysianisation. Kita mahu ke arah Malaysianisation kan? Kita mahu Malaysia. So, orang yang tak mahu ke arah Malaysianisation ni, dia tak laksana lah Borneoisasi ni. Dia tak mahu laksana Borneoisasi ni, bermaksud dia tak mahu kita bergerak ke arah Malaysianisation. Itu argumen yang kedua. Orang-orang yang mahu keluar Malaysia ni, selama-lamanya dia tak mahu berlaku proses Malaysianisation. Sebab dia tak mahu Malaysia lah maksud dia. Sebab first, syarat untuk melakukan Malaysianisation ni ialah melaksanakan Borneoisation. So, orang-orang yang tak mahu cakap, tak mahu laksanakan Borneoisation ni kan, memang dia mahu keluar Malaysia lah, maksud dia. Sebab dia tak mahu Malaysianisation. Bukan main sembang mereka cakap, oh tak perlu bersifat kewilayahan, tak mahu kewilayahan sangat apa semua. IGC report suruh buat macam tu, supaya buat dulu Borneoisasi, lepas tu baru boleh laksanakan Malaysianisation. Lepas tu orang-orang ni kan dia cakap macam mulut puaka saja sebenarnya. Dia tak tahu, dia cakap ikut nafsu je. Oh kewilayahan, kita tak mahu kewilayahan apa semua. Macam mana kita nak buat kewilayahan apa semua tu? Macam untuk Malaysianisation kan. Kalau Malaysianisation ni kan dekat federal department dekat Sabah dengan Sarawak ni pun tak ada Borneoisasi. Dekat Sabah tak ada Borneoisasi, dekat Sarawak tak ada Borneoisasi. Semua federal department tu orang Persekutuan Tanah Melayu yang ambil. Dekat Sabah, Sarawak dengan Persekutuan Tanah Melayu. Jadi mereka bincang sama-sama mereka sajalah untuk membentuk Malaysia. Untuk proses Malaysianisation. Mereka bincang sama-sama mereka. Tak ada pendapat langsung daripada orang Sabah dengan Sarawak. Itu Malaysianisation kah? Malayanisation. Sama macam sektor pendidikan. Dulu kan kita fight betul-betul lah. Baru nak masukkan, pastikan proportion civil service dekat education department. Jadi cikgu tu 90 to 10% dekat Sarawak. Sepatutnya 100%. Bukan 90 to 10. Tengok IGC report cakap 100%. Bukan 90 to 10. Siapa yang, dari mana dapat 90 to 10 tu? Saya pun tak faham. Kita mahu 100%. 100% guru dekat Sarawak, 100% guru dekat Sabah, 100% guru dekat Persekutuan Tanah Melayu. Lepas tu baru kita boleh bergerak ke arah Malaysianisation. Baru department-department federal ni, Sabah, Sarawak dengan Persekutuan Tanah Melayu tu boleh bincang macam mana nak mengidentitikan Malaysia tu. Baru boleh move forward. Ni puak pemisah yang kedua ni. Yang tak mahu melaksanakan Borneoisasi ni. Yang acah-acah kewilayahan tu. Oh tak boleh kewilayahan. Sebenarnya dia tu lah yang puak pemisah mau keluar Malaysia tu. Dia tak mahu Malaysianisation. Tak dapat buat. Kalau Borneoisasi tu gagal, jangan cakap lah Malaysianisation. Tak sampai situ pun kita. Okey, yang ketiga macam biasalah. Melanggar perjanjian Malaysia. Ni orang yang langgar perjanjian Malaysia ni. Siapalah yang langgar perjanjian Malaysia? Banyak kan terma perjanjian Malaysia yang sudah dilanggar. Kita sokong perjanjian Malaysia. Perjanjian tu bagus. Yang tak bagus tu pelanggaran perjanjian Malaysia tu. Kamu langgar mana-mana perjanjian kat dunia ni kan, tak bagus.
Perjanjian semua dibuat dengan bagus. Memang orang teliti buat perjanjian. Tengok Malaysia Agreement tu 200 lebih muka surat, 235 muka surat. Baru saya ingat. 235 muka surat. IGC report sampai 32, 30 lebih paragraf. Annex A, Annex B dia panjang. Teliti orang buat perjanjian, bagus. Semua terma tu bagus untuk Sabah, bagus untuk Sarawak, bagus untuk Persekutuan Tanah Melayu, bagus untuk British, bagus untuk Singapura, bagus untuk United Nations. Bagus untuk semua negara-negara jiran kita perjanjian tu. Tapi yang tak bagus dia pelanggaran perjanjian Malaysia tu. Orang yang melanggar perjanjian Malaysia ni lah yang mahu keluar daripada Malaysia. Tengoklah pelanggaran perjanjian Malaysia yang kita tengok daripada 1963 tu sampai hari ni. Skedul 8 pun mereka pindah suka hati. Kenapa mereka skedul 8 Persekutuan jadual yang ke-8 Perlembagaan Malaysia tu kan, kita ada skedul yang ke-8. Skedul yang ke-8 tu dia Sabah dengan Sarawak ni kita ada perlembagaan kita sendiri kan. Kita ada artikel daripada perjanjian Malaysia tu yang dia beri hak kuasa perlembagaan kepada Sabah dengan Sarawak. Tapi artikel 8 jadual 8 Perlembagaan Persekutuan tu dia ubah suka hati sampai dia boleh kontrol perlembagaan Sabah dengan Sarawak. Dia boleh ubah suka hati daripada jadual yang ke-8 tu. Sedangkan benda tu tak boleh dibuat. Banyak kali berlaku. Sebab nafsu dia nak rampas, contohnya semasa zaman Stephen Kaluningkan dulu kan. Nafsu dia nak pastikan cepat-cepat dia gulingkan Stephen Kaluningkan tu. Dia mula-mula dia pindah guna artikel jadual 8 tu. Lepas tu sebab guna jadual 8 tu proses dia lambat kan. Masalah proses perlembagaan dia ada step-step. Lambat sangat proses tu, mereka guna emergency law. Emergency law baru mereka boleh cepat-cepat nak rampas kuasa dekat Sarawak masa tu. Bukan saya cakap, memang history tu kita semua tahu. Proses tengok perlembagaan tu kan kita tahu bila dia dipindah. Oh pandai juga, ikut juga dia perlembagaan nak pindah macam ni. Tapi sebenarnya benda tu semua pun langgar perlembagaan juga. Tapi secara spesifik tu kita tak cerita pada malam ni. Tapi orang yang melanggar perjanjian Malaysia ni, orang ni lah yang puak-puak pemisah, yang golongan yang ketiga ni yang kita cakap puak-puak pemisah daripada yang mahu keluar Malaysia. Dia langgar je satu saja perjanjian Malaysia ni, dia langgar, kita boleh bawa dia pergi court, boleh terburai Malaysia. Tengok betapa mudahnya dia perjanjian Malaysia ni fregat kalau dibuat macam tu. Tengok macam Singapura, dia buat perjanjian dengan Persekutuan Tanah Melayu macam-macam. Memang dia observe betul-betul perjanjiannya. Satu saja langgar, terus tak payah buat kereta api lah apalah dengan Persekutuan Tanah Melayu tu. Memang dia observe betul-betul setiap perjanjian tu. Sebab kalau orang perjanjian tu mereka suka-suka saja pindah, suka-suka saja ubah, tak ada nilai perjanjian tu. Okey, tu untuk orang yang melanggar perjanjian Malaysia. Untuk orang yang melanggar perjanjian Malaysia ni, kenapa saya cakap dia mau keluar Malaysia? Sebab kita kena yang melanggar perjanjian Malaysia ni bermaksud terma-terma perjanjian Malaysia tu yang sudah dimasukkan di dalam perlembagaan. Perjanjian Malaysia ni kita kena faham, dia ada satu dokumen perjanjian Malaysia kan. Dan perjanjian Malaysia ni ada proses dia dimasukkan di dalam perlembagaan melalui perjanjian itu sendiri. Dia cakap Persekutuan Tanah Melayu akan luluskan Akta Malaysia, British dia juga akan luluskan Akta Malaysia. Ada dalam artikel daripada 1 sampai artikel 13 tu dia terangkan dengan secara tentatif, dia cakap proses-proses untuk memasukkan perjanjian tu, Annex A, jadual-jadual tu dimasukkan, dan untuk meminda perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang asal tu, semua terma-terma perjanjian Malaysia tu sudah ada di dalam perlembagaan Persekutuan Malaysia. Dan cuma ada sedikit ataupun peruntukan dalam IGC tu yang masih belum dimasukkan di dalam perjanjian Malaysia, di dalam perlembagaan Malaysia. Sebab dia ada cara untuk masukkan dia tu. Ada proses dia. Semua ada proses. Sama juga kalau kita masuk exam kan. Kita masuk exam. Orang beri kertas soalan. Bukan kita terus hantar dengan dia. Proses dia. Kita jawab dulu soalan dia. Habis masa, baru kita beri soalan tu balik dengan petugas yang menyemak
exam kita tu. Ada proses dia. Bukan bukan tulis perjanjian Malaysia habis macam tu saja. Ada terma tu kita ikut, kita ada proses memasukkan terma perlembagaan tu terma perjanjian tu di dalam perlembagaan Malaysia. Kalau yang langgar tu, terma-terma perjanjian ni, orang mereka tu lah yang mau keluar daripada Malaysia. Kemudian yang keempat ialah tak lama lagi. Sekarang tak lama bulan April, tapi masih lama lagi lah. Orang ni ialah tidak menyambut Hari Malaysia. Ni orang yang mau keluar Malaysia ni. Bukan main cakap orang lain mau keluar Malaysia. Dia label orang sana sini ikut hawa nafsu dia. Tapi sebenarnya orang yang mau keluar Malaysia ni ialah orang yang tidak menyambut Hari Malaysia. Kenapa saya cakap orang mau keluar Malaysia ni orang yang tidak menyambut Hari Malaysia? Kita tahu perjanjian Malaysia tu bagus kan untuk Sabah, Sarawak, Persekutuan Tanah Melayu dan Persekutuan Malaysia ni. Dia bagus untuk perjanjian tu bagus. Tapi yang tak bagus dia ialah pelanggaran. Itu kena jelas, ingrain kan betul-betul dalam otak kita. Bila kita tahu pelanggaran tu tak bagus, baru kita fight dengan betul. Dan kita tak berteriak macam tu saja. Tak apa, ambil saja mana-mana pelanggaran dia, kecil kah, besar kah, fight. Kita tak main-main. Kita bukan orang yang kena tampar cakap okey. Kena tampar okey. Sampai bila nak macam tu kan? Kita kena faham. Orang yang tidak menyambut Hari Malaysia ni maksudnya dia tidak mahu Malaysia. Simple as that. Kenapa kalau macam saya kan, orang Sabah, Sarawak, kita sepatutnya sambut Hari Malaysia ni? Bukan saja sebab perjanjian Malaysia tu, tapi sebab pada 16 September 1963 tu kita dapat perlembagaan kita. Perlembagaan Sabah dengan perlembagaan Sarawak tu. Perlembagaan tu dibuat dekat British, diluluskan Order in Council dekat British sebelum perjanjian Malaysia dan dia berkuat kuasa pada 16 September 1963. Berkuat kuasa pada Hari Malaysia. Maksudnya pada Hari Malaysia tu kita ada maruah untuk hidup secara berperlembagaan. Gunakanlah isi pengisian Hari Malaysia tu di mana kita hidup secara bermaruah, kita ada perlembagaan tu. Gunakan perlembagaan tu untuk memperjuangkan hak kita sebagai orang Sabah dengan orang Sarawak. Supaya kita dapat berjuang secara bermaruah. Kita ada perlembagaan. Perlembagaan tu yang paling penting. Kenapa perlembagaan tu penting? Sebab kita ni manusia. Kita kena ada buku panduan untuk hidup kita sebagai satu negara. Jangan kita macam haiwan. Haiwan mana ada buku? Haiwan ada perlembagaan. Monyet mana ada perlembagaan? Biawak, buaya dekat Sungai Rajang tu tak ada perlembagaan. Sebab tu dia makan orang. Dia makan sama diri sendiri. Dia makan suka hati je. Dia berendam sana, berendam sini. Dia kejar orang. Perangai tak elok. Perangai tak senonoh macam tu. Haiwan kejar orang, kejar sana. Dia peduli apa kan? Dia monyet curi makanan orang, kacau orang tengah duduk dekat pantai. Sebab kenapa haiwan macam tu? Sebab haiwan tak ada perlembagaan, dia tak ada buku, dia tak ada panduan untuk untuk ada nilai-nilai kemanusiaan hidup bermasyarakat. Tapi kita ni manusia, kita ada perlembagaan. Terutama untuk Sabah dengan Sarawak ni daripada koloni, kita British koloni tak ada maruah. Kemudian 16 September tu kita ada perlembagaan yang berkuat kuasa untuk Sabah dengan Sarawak. Kita ada hak untuk mengundi dalam perlembagaan kita. Bermula daripada 16 September 1963 tu. Hak mengundi secara direct election. Sebelum tu ada juga kita mengundi tapi indirect election. Yang ni direct election. Start daripada ada perlembagaan pada 16 September 1963 tu. So, yang selalu sambut Hari Malaysia ni Sabah, Sarawak saja kan yang tuan rumah dia. Tapi tak tahulah yang mau keluar Malaysia tu tak pernah sambut kan. Siapa yang tak pernah sambut tu? Tak mau jadi tuan rumah. Hari Malaysia pun sambut tahun berapa? 2000 lebih. Baru nak dibuat executive order saja masa tu sambut Hari Malaysia. Kenapa saya cakap executive order? Maksudnya dia ikut nafsu Prime Minister je lah. Prime Minister cakap kita boleh sambut Hari Malaysia, sambut je lah. Pada masa tu lah, tahun 2000 lebih. Kalau Prime Minister bertukar kah, Prime Minister tiba-tiba sakit jiwa kah, dia cakap, kita tak payahlah sambut Hari Malaysia. Tak sambut lah. Sebab pada masa tu, executive order saja untuk sambut Malaysia Day. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab Malaysia Day ni, diberi definisi dia,
cuma pada tahun 2021 dan berkuat kuasa tahun 2022. Malaysia Day yang betul-betul disambut yang ada definition perlembagaan tu rasanya tahun ni kah? Tahun ni kah tahun lepas? Yang memang ada betul-betul definition perlembagaan untuk sambut Malaysia Day. Baru nak mengaku Malaysia ni semua orang Malaysia ni. Sebelum ni semua tak mahu Malaysia. Itulah dia. Dan kabut. Okey, dah 4 dah tadi kan. Pertama, orang puak-puak pemisah ni, dia persoal kuasa immigration Sabah dengan Sarawak. Kemudian dia tidak mahu laksanakan Borneoisasi. Sebab syarat untuk Malaysianisation ni ialah laksanakan Borneoisasi. Yang ketiga, langgar perjanjian Malaysia. Ni kita semua tahu. Besar kecil semua tahu. Kiri kanan kita semua tahu. Kita dah senaraikan lebih 60 lebih dah rasanya pelanggaran perjanjian Malaysia ni. Kemudian yang keempat tadi, dia tidak menyambut Hari Malaysia. Hari Malaysia ni kita kena sambut sebab kita, bukan sebab hari tu 16 September 1963, tapi apa yang kita dapat pada 16 September 1963 tu kita kena faham. Tapi yang tak bagus dia tu, kita kena tahu pelanggaran dia. Pelanggaran perjanjian Malaysia tu yang tidak bagus. Okey, seterusnya Okey, seterusnya. Yang kelima, ni yang semua kita dah tahu lah, yang dia langgar artikel 1 Perlembagaan Persekutuan Malaysia ni. Ni terang-terang dah berlaku kan, tahun 1976 tu. Artikel 1 Perlembagaan Malaysia tu, dia ubah, dia letak Borneo States ni jadi komponen state untuk Persekutuan Tanah Melayu. Dia automatik Sabah dengan Sarawak keluar Malaysia pada tahun 1976 tu. Mika ubah artikel 1 tu kan, automatik Sabah dengan Sarawak ni keluar Malaysia. Sebab Perlembagaan Malaysia ni, Perlembagaan Sabah dengan Perlembagaan Sarawak ni cuma berkuat kuasa sebagai States of Malaysia. Saya baca kat sini Malaysia Agreement tu. Artikel mana satu? Artikel yang ketiga Perjanjian Malaysia 1963. Artikel yang ketiga ni dia cakap, the government of the United Kingdom will submit to Her Britannic Majesty before Malaysia Day order in council for the purpose of giving the force of law to the Constitution of Sabah, Sarawak and Singapore as States of Malaysia, which are set out in Annex A, Annex B, C and D to this agreement. So, Perlembagaan Sabah dengan Sarawak ni wujud apabila Sabah dengan Sarawak ni jadi as States of Malaysia. Tapi apabila artikel 1 pada tahun 1976 tu diubah, Sabah dengan Sarawak tu dijadikan sebagai komponen state of Federation of Malaya tu. Jadi kita bukan as States of Malaysia lagi, kita jadi as States of the Federation of Malaya. Jadi automatik lah Sabah dengan Sarawak keluar Malaysia pada masa tu, 1976 sampai 2022. Lama kita keluar Malaysia. Dah keluar Malaysia pun. Dah dikeluarkan daripada Malaysia pada jangka tu, 1976 sampai 2022. Masih juga kita masa tu kan perjuang, keluar Malaysia apa semua. Tapi kita memang dah keluar Malaysia pun. Siapa yang keluarkan kita daripada Malaysia? Tanyalah siapa yang pindah artikel 1 1976 tu. Dia keluarkan Sabah dengan Sarawak tu daripada Malaysia. Dia masukkan di dalam Persekutuan Tanah Melayu. Kita dah tak ada dalam Malaysia dah masa tu. Perlembagaan Sabah dengan Sarawak dah diperkotak-katikkan lah. Kira-kira macam tu lah dalam artikel 3 ni. Sebab Perlembagaan Sabah dengan Sarawak tu cuma berkuat kuasa sebagai States of Malaysia, bukan States of the Federation of Malaya. Situ. Ini bukan buat pemisah ni, memang sudah pisahkan Sabah dengan Sarawak daripada Malaysia pada 1976 tu. Ini yang saya cakap, apa yang mereka sedang lakukan dan sudah lakukan sebenarnya untuk keluar daripada Malaysia.
Dia bukan saja dia mau keluar daripada Malaysia, tapi dia keluarkan orang lain daripada Malaysia. Dia keluarkan Sabah dengan Sarawak daripada Malaysia. Ni. Inilah dia. Ini yang artikel 1 tu yang kita benda yang kita kena faham secara keseluruhan dia. Kalau kita tengok perincian-perincian tu, kita tahulah dia langgar-langgar. Tapi apa maksud pelanggaran tu? Apa maksud dia? Ni yang saya jelaskan. Okey, yang keenam. Selamat malam, Irwan Idris. Everybody, good selamat malam. J. Rich, ya benar, 1976 telah langgar perjanjian automatik Malaysia bubar. Dia tidak automatik Malaysia bubar. Dia automatik Sabah dengan Sarawak tu keluar daripada Malaysia. Tapi kita kena rectify lah problem ni. Tapi bila kena rectify problem tahun 2022, okey, dah dari tahun 1976 kan kita kena tampal setiap tahun. Setiap tahun kena tampal. Okey je, okey. Okey. Tahun 2022 pindah balik, okey. Macam tu saja. Macam tu saja reaction dia. Tak ada ni. Tak ada ganti rugi, tak ada apa. Okey je. Saya tengok pun saya ketawa saya sebenarnya. Apa reaction kerajaan ni? Saya pun pelik. Kita fikir sendirilah apa ganti rugi yang kita mahu sebenarnya apabila mereka langgar hak kita dalam perjanjian Malaysia ni. Dia langgar artikel 1 tu. Artikel 1 tu senang cakaplah dia penjajahan secara berperlembagaan. Dia pindah perlembagaan. Perlembagaan tu yang cara dia pindah tu, apa yang dia pindah tu pun dia langgar perlembagaan sebenarnya. Dia harapkan kita bawa pergi court baru dia nak atur balik. Apabila dia harapkan kita ni bawa dia pergi court untuk selesaikan benda-benda macam ni kan. Maksudnya orang politik ni gagal lah. Sama macam kes Sabah tu kan, 40% tu kan. Semua orang Sabah memang dah perjuangkan betul-betul 40% ni. Dah perjuangkan dari akar umbi, dari Dewan Undangan Negeri dekat Sabah, Legislative Assembly Sabah, bincang lagi dekat Parlimen, dekat Dewan Rakyat. Dah bincang habis-habis. Last bawa pergi court. Ini membuktikan orang politik ni gagal untuk melaksanakan hak Sabah 40% tu. Dia gentak, dia gagal. Sebab kita kena faham orang politik tu dekat mana. Lawyer, kita ada separation of power kan. Kita ada parlimen, kita ada eksekutif dan kita ada judiciary. Judiciary ni last option. Apabila orang politik ni dekat parlimen, eksekutif, mereka ni lah orang politik. Dia kena selesaikan hal isu rakyat, isu perlembagaan tu mereka kena selesaikan. Tak perlu rujuk dengan perlembagaan. Apabila mereka rujuk dengan perlembagaan, maksudnya mereka sudah give up lah. Mereka sudah gagal. Mereka tidak dapat nak berunding lagi. Memang sudah gagal. Lepas tu mereka suruh orang lawyer sajalah fikirkan untuk mereka. Kita lelah undi mereka untuk selesaikan masalah 40% ni. Last lawyer yang selesaikan. Bagus, tak payahlah ada parlimen, tak payah ada eksekutif, tak payah ada kabinet apa semua ni, tak payah ada kabinet Sabah, kabinet persekutuan tu, tak payah wujud sajalah. Suruh lawyer saja buat kerja. Macam tu. Yang ini yang kita kena faham apabila mereka ni tarik lawyer sana, tarik lawyer sini kan. Ingat power sangat. Tu kalau ahli politik ni kan, dia menunjukkan, senang cakaplah, kebodohan dia. Satu. Tapi tak semuanya tindakan yang bodoh sebenarnya. Sebab dia menunjukkan kegagalan. Tu perkataan yang lebih betul. Dia menunjukkan kegagalan dia sebagai ahli politik. Sebab ahli politik ni, kita kena bincang dengan rakyat, kita kena berdiplomasi dengan ahli parlimen lain, dengan kabinet ni. Kita kena berdiplomasi dengan semua orang ni. Tu tugas ahli politik untuk selesaikan semua masalah ni secara politikal, dengan membetulkan balik perlembagaan. Biar kita panggil lawyer tu untuk memperincikan saja apa yang kita persetujukan tu tadi. Macam tu lah dia yang sepatutnya berlaku kan. Itu yang kita undi sebenarnya. Itu yang kita expect daripada ahli politik ni, daripada adun kita, daripada MP kita. Tapi last yang 40% Sabah tu pergi court. Ini bermaksud you all are loser lah. You all are loser. Daripada DUN, MP, kabinet kah, tak payah nak cakap sembang kencang lagi. Memang you all are loser on 40% issue tu untuk Sabah tu. Okey.
Belum sampai yang terakhir tadi. Ya, saya cakap yang terakhir dulu lah. Sebelum saya baca komen. Okey, yang terakhir tadi, uti Posidetis iuris. Uti Posidetis iuris ni sama macam kes Chagos. Chagos Island. Orang tengok Chagos Island tu, mereka ingat agreement tu yang berkaitan dengan isu-isu Chagos tu. Bukan. Kamu baca betul-betul. Baca isu dia ialah uti Posidetis iuris, iaitu principle of international law which provide that newly formed sovereign state should retain the internal borders that their preceding dependent area has before their independent. So isu uti Posidetis iuris Sabah dengan Sarawak ni ialah wilayah laut Sabah dengan Sarawak. Itu wilayah laut kita. Wilayah laut ni ia termasuk dengan internal border untuk Borneo State. Sebab contohnya Sarawak kan, kita tengok perlembagaan Sarawak kan. Sarawak ni definition untuk Sarawak kan, definition Sarawak include territorial water tu, territorial waters. Tapi kalau orang rampas territorial water Sabah dengan Sarawak tahun 1969 tu kan, tak kira lah guna emergency law ke apa ke, guna apa atas laut wilayah tu kah 2012 tu, dia rampas territorial water Sarawak, territorial water Sabah tu, Sabah dengan Sarawak tak wujud lah. Sebab definition dalam perlembagaan Sabah dengan Sarawak tu, definition Sarawak tu termasuk territorial water. Tak ada territorial water, Sarawak tak wujud lah. Sama macam gelas ni kan. Saya ada gelas ni kan. Saya pecahkan separuh gelas ni. Dah bukan gelas lah dia kan. Dah gelas pecah lah nama dia. Faham tak? Macam tu juga Sarawak. Kamu ambil satu territorial water dia, dah bukan Sarawak lah tu. Kita mahu Sarawak yang betul, yang ada termasuk territorial water, internal borders tu. Itu yang isu berkaitan dengan uti Posidetis iuris. Wilayah yang kita ada, yang diberi British dari tahun 1959 tu, 1954 tu, itu borders kita, identiti kita Sabah dengan Sarawak. Ini yang orang yang mau keluar Malaysia ni, dia rampas lah wilayah Sabah dengan Sarawak ni. Sampai Sabah dengan Sarawak ni tak wujud. Terkeluarlah kita Sabah dengan Sarawak ni daripada Malaysia kan. Sebab kita dah tak wujud. Secara perlembagaannya kita tak wujud. Sebab wilayah laut dah kena ambil. Sama macam saya cakap tadi kan, gelas kan. Separuh ni dah tak ada. Dah bukan gelas lah dia. Kita mau gelas untuk guna untuk minum. Itu kita mau untuk Malaysia ni kita mau Sarawak yang ada border dia tu, ikut artikel 13 Perjanjian Malaysia, artikel 13 persekutuan, perlembagaan persekutuan tu. Kita mahu Sabah yang termasuk internal border tu. Baru membentuk Malaysia. Tapi kamu rampas internal border tu, rampas wilayah laut tu, pendekkan dia. Main pendek-pendek kan. Tak masuk akal. Benda-benda ni macam ni secara langsung dia kan. Bukan secara tidak langsung. Secara langsung, Sabah dengan Sarawak dah tak wujud. Sabah dengan Sarawak. Lepas tu saya buat artikel sebelum ni. Does Sarawak exist? Kita ni wujud ya. Tengoklah perlembagaan tu. Perlembagaan tu cakap kita tak wujud kalau tak ada wilayah laut tu. Maksudnya Sabah Sarawak dah automatik tak wujud. Bukan saja tak wujud, keluar Malaysia. Bukan saja kita keluar Malaysia pada tahun 1969 tu, apabila mereka pindah wilayah laut kita tu. Kita bukan saja keluar Malaysia, kita terus tak wujud dia buat. Macam tu. Orang tak wujud ni, dia tembak sekati je lah. Dia tak wujud kan. Orang tak wujud ni, buat sekati je lah dengan dia. Lepas tu dia sekati je, rampas sana, rampas sini kan. Faham tak kenapa dia boleh buat sekati? Sebab benda orang tak wujud. Dia anggap kita tak wujud. Tak ada pun pergi melawat kawasan dekat Sabah dengan Sarawak. Tempat yang tak wujud. Dalam perlembagaan tak wujud. Sebab dah wilayah laut tu dah dirampas. Uti Posidetis iuris tu tadi. Itu yang Chagos Island tu. Chagos Island tu sebab dia ada wilayah teritori tu yang British pisahkan daripada Chagos Island tu. Itu isu dia. Isu territorial integrity tu. Dependent territory tu. Dia tak boleh ubah sukati. Dan isu ni juga boleh berkaitan dengan Labuan. Kita boleh kaji kat situ. Mungkin dia ada kaitan. Kita boleh kajikan. Okey, saya cuba baca. Banyak British Constitution.
Memang banyak, tapi kita cuba senaraikan, kita fight satu-satu. Kita fight sampai kiamat. Sebab IGC report tu kan dia ajar kita cara rundingan hidup sebagai kerajaan yang self government ni. Kita kena belajar berunding. Kita runding sampai kiamat. Cubalah mereka laksanakan perjanjian Malaysia tu, dan kemahuan apa yang kita mahu daripada IGC report tu, rundingan yang sudah dipersetujui itu, laksanakan saja lagi. Mereka bukan pihak memisah tapi mau menjajah. Semua dia. Memisah ada, menjajah ada. Semua mereka nak claim. 11, 9, 2, 2, 1. Apa maksud tu? Tak tahu tu play of words tu. Go to UN. Sabah 3GP. Sabah still using 3GP Okey, Muhammad Harif Hussein. Ya, dasar Malaysianisasi dan cuba memanipulasi bahawa Malaysia itu tidak kurang tidak lebih adalah Federation of Malaya. Ini dia orang cuba tanamkan maksa pembinaan negara bangsa Malaya kepada Borneo State. Malayanisasi. Kita tak ada persetujuan untuk membentuk Malayanisasi. Yang ada dalam IGC report tadi, macam yang saya sebut tadi, NXB perenggan yang ke-30 tu, semua boleh baca. Memang ada disebut di situ Malaysianization. Itu yang kita mahu, Malaysianization. Dan syarat untuk melaksanakan Malaysianization ni ialah laksana dulu Borneoization. So, orang yang tak mahu laksanakan Borneoization ni, maksudnya tak mahu laksanakan Malaysianization ni lah. Malaysianization lah kan. Maksudnya dia tak mahu Malaysia lah kan. Untuk membentuk Malaysia yang lebih kukuh tu, kena ada proses Malaysianization. Sebab dia tak mahu Tegal sangat tak mahu laksanakan Borneoisasi ni tadi. Tak dapat kita nak laksanakan Malaysianization. Usaha dia mahu keluar daripada Malaysia tu memang kuat. Dia tak mahu laksanakan Borneoization ni. Supaya semua kita tak dapat mencapai Malaysianization. Go to UN. Sebelum go to UN tu, kita kena selesaikan secara internal dulu. No go to UN tu boleh. Boleh bincang. Boleh minta opinion daripada United Nations. Ada cara dia, proses dia untuk minta opinion daripada United Nations. Tu dulu dah. Jangan kita terus bawa dia ni, kita kena minta opinion dulu. Macam Chagos Island, kita belajar lah daripada Chagos Island. Orang tinggal dekat Pasifik sana, pulau kecil saja, berapa orang saja. Itu pun mereka bukan tinggal situ, mereka tinggal dekat negara-negara lain sebab wilayah mereka dah kena rampas kan. Mereka belajar. Mula-mula mereka bawa pergi United Nations, mereka tanya saja opinion United Nations apa semua tu. Tanya opinion saja dulu. Itu cara dia. Dia ada proses. Apabila ada masalah, kita ada proses untuk menyelesaikannya. Apabila kereta accident, biar orang yang pemandu tu dulu settlekannya. Kalau tak dapat settle lah, baru call polis apa semua. Macam tu juga perjanjian Malaysia ni. Kita ada cara untuk settlekannya. Apabila ada masalah, memang ada cara untuk settlekan dia. Memang IGC report, Malaysia Agreement tu memang dia ada beritahu cara untuk settlekan dia. Kalau IGC report tu, memang dia cakap cara untuk settlekan dia tu, mana satu? Yang perenggan yang ke-14 tu. Dia cakap, in certain respect, the committee agree that the requirement of the Borneo state could appropriately be met by undertaking or assurance to be given by the government of the Federation of Malaya rather than by constitutional provision. Undertaking or assurance. Assurance tu, tahu tak apa assurance yang Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu tu yang dia buat selain daripada membuat pindaan perlembagaan untuk melaksanakan IGC report ni? Tahu tak assurance tu macam mana? Salah satu dia yang assurance tu maksud dia, tahu tak? Saya rasa ramai tak tahu ni apa yang dimaksudkan assurance yang Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu ni kena buat untuk memastikan pelaksanaan IGC report ni. Yang kita kena secara politiknya sebenarnya kita boleh buat. Kita boleh strategikan dia. Secara orang politik, tak tahu. Adakah kalau orang politik tak dapat buat, tak payahlah kamu jadi orang politik. Suruh orang lain lah, orang politik untuk buat.
Kalau tak tahu maksud assurance ni. Assurance ni yang dalam perenggan yang ke-14 ni antara maksud dia, tapi yang terutama maksud dia lah, bukan yang ini saja maksud dia. Yang terutama maksud dia assurance ni. Maksudnya ialah contohnya Perdana Menteri dia buat secara public statement. Public statement maksudnya secara terbuka. Dia pergi satu event ke apa semua, dia buat public statement. Dia buat assurance yang dia akan laksanakan perenggan yang ke-15 kah berkaitan agama dalam IGC report tu. Dia akan laksanakan NXA, NXB tu. Dia buat secara public statement. Sidang media. Dibuat secara sidang media. Menteri, federal minister buat statement macam tu. Kita paksalah dia buat statement macam tu. Dia kena laksanakan, dia kena beri assurance untuk laksanakan IGC report ataupun perjanjian Malaysia tu. Dia kena beri assurance. Kenapa assurance tu dalam bentuk sidang media, dalam bentuk dalam bentuk percakapan secara public tu tadi kan. Dia kena buat secara public tu. Sebab dia berkait dengan political survival orang tu. Kalau dia menipu, ada orang nak undi dia. Ada orang Sabah dengan Sarawak nak undi dia. Kalau dia menipu, dia cakap dia akan siapkan Pan Bonia Highway kah, dia cakap dia nak beri balik Bintulu Port tu kepada Sarawak. Dia buat public statement, dia mau kembalikan balik macam PM Anwar kan, PMX Anwar. Dia cakap dia mau kembalikan semua federal land yang dia ambil tu, yang tak dibangunkan pun, beri balik kepada state government. Kalau dalam 3 bulan ni memang terbukti dia tak ada plan apa-apa pun untuk state land yang dia ambil tu, dia akan beri balik kepada orang Sabah dengan Sarawak. Dia buat secara public statement. Jadi apa yang dia cakap tu, dia akan jadi political leverage kepada Perdana Menteri tu. Kalau dia tak laksanakan, orang Sabah Sarawak dah tahu Perdana Menteri macam tu, parti politik dia buat macam tu, kita tak payah undi lah dia macam tu. Itu yang dimasukkan assurance tu daripada Persekutuan Tanah Melayu tu. Yang dimasukkan, yang terutama maksud dia daripada assurance tu. Dia panggil mereka, menteri-menteri tu datang Sabah dan Sarawak, buat ucapan, beri assurance. Untuk laksanakan ni, beri janji ni, dia tak buat, jangan undi dia. Itu yang maksud assurance. Selain daripada tindakan-tindakan perlembagaan yang berkaitan dengan IGC report tu. Yang tu saya rasa saya lama dah saya tahu ni sebenarnya. Kadang saya tak ingat juga nak beritahu. Saya baru nak ingat balik. Bila kita sembang kencang macam ni kan, semua benda masuk dalam kepala. Baca-baca kita tahu. Harap dah boleh membantulah untuk semua ahli politik tu pandai-pandai lah guna. Kadang kita ada letters ni kan, tulis-tulis ni kan, ramai orang baca je, tapi pengisian tu kita kena faham, kita kena jelas. Sebab kita kadang-kadang ayat-ayat ni kita kena baca, kita kena hidup pada zaman 1963 tu. Orang zaman 1963 tu, assurance tu, macam mana orang 1963 buat? Yang ada surat, ada radio, ada berucap depan orang ramai. Macam tu lah mereka buat assurance kan. Tahun 1963 mereka dulu mana terfikir pun ada live stream Facebook apa semua ni. Okey, macam tu lah. Dulu kita ada privy council. Itu pun pelanggaran perjanjian Malaysia tu. Privy council. Kenapa dia buang privy council tu daripada pembentukan Malaysia ni? Dia kononnya, dia cakap dia tak mau orang British masuk campur. Kononnya. Sebab dia, bila kes Stephen Kalong Ningkan tu kan, dia bawa isu dia kena guling tu, dia bawa isu dia emergency law apa semua, dia bawa pergi Privy Council. Privy Council terima. Maksudnya apa-apa isu yang melanggar perjanjian Malaysia, yang melanggar hak Sabah dengan Sarawak, Privy Council dia akan dengar. Yang tu yang mereka takut. Mereka takut benda tu. Bila dia takut benda macam tu kan, kita Privy Council tu dengar rintihan Sabah dengan Sarawak tu, mereka jadi takut. Mereka potong Privy Council tu daripada Sabah dengan Sarawak. Itulah dia. Secara ringkas dia lah.
Kalau saya beri detail macam mana tentatif dia, panjang cerita dia. Boleh buat buku dah. Kan? Saya harap benda tu faham. Dr. Jelajah Malaysia buat penerangan tentang isu-isu MA63. Saya tengah jelajah guna live stream ni. Semua free dekat live stream ni. Cepat boleh share ramai-ramai. Tapi kalau kita boleh buat jelajah secara fizikal kan lebih bagus kan. Tapi kalau ada rezeki bolehlah buat untuk secara fizikal. Sebab kalau secara fizikal ni baru kita tahu suasana dia, mood dia macam mana kan. Soalan pun power. Kadang kita tak dapat jawab pun soalan-soalan dia. Kadang kita speechless ke apa, tak dapat jawab. Tapi kita kaji balik, kita boleh cari jawapan. Bukan jawapan tu kita boleh dapat malam ni, esok lusa pun kita boleh cari lagi. Kita sama-sama cari. Buat buku. Iwan. Iwan boleh tulis buku dah. Saya buat buku lain, saya buat kajian scientific, kajian engineering. Saya banyak publish paper dekat jurnal. Kenapa saya publish paper dekat jurnal tu? Jurnal tu kan. Kalau orang baca, orang bayar baca tu. Beratus-ratus ringgit orang bayar. Kalau orang akademik ni dia tahu nilai satu jurnal tu bila kita submit dekat, terutama yang kalau saya submit tu memang saya target international journal yang kuat Q1, impact factor dia tinggi. Dia bukan, saya tak pernah submit dekat Scopus punya. Saya submit international journal punya. Maksudnya jurnal paper yang saya submit tu nak kalau saya bayar open access tu 10,000, 15,000. Paling murah pun 5,000 bayar tu. Tu jurnal lah. Jangan orang tak tahu. Sebab tu bila kita baca jurnal-jurnal yang tu yang scientific yang saya buat tu lah. Kalau jurnal-jurnal yang perlembagaan tu semua yang orang buat kajian kan, daripada universiti, daripada bukan saja dari Malaysia, dari Australia kah, daripada Brunei kah, daripada Singapura kah, daripada UK kah, negara-negara lain kah yang buat kajian tentang Malaysia ni, perlembagaan. Memang benda-benda yang mereka buat tu bila mereka publish dekat jurnal-jurnal tu kan, memang benda tu bernilai berpuluh ribu macam tu nilai dia satu jurnal tu. Kalau yang jurnal yang dia submit dekat yang mahal-mahal tu harga 20,000. Bila kita tahu nilai jurnal tu macam tu, baru kita baca betul-betul. Benda tu bukan benda tulis main-main. Okey, buku boleh fikirkan, boleh buat buku. Banyak yang saya dah tulis juga sebenarnya. Tapi tak apalah. Ada masa nanti mungkin dah ada masa nanti kita boleh tulis buku. ChatGPT pun ada kan, tulis buku pun sekejap saja. Daripada satu muka surat boleh jadi 18 muka surat kita tulis dengan ada ChatGPT. Gunakan teknologi. Teknologi ada tu guna. JNA 63 masih buat jelajah. Kita ada JNA 63 dekat Sabah tu. Boleh lebarkan sayap dekat Sarawak, dekat Semenanjung pun boleh sebarkan supaya orang tahu apa tu Malaysia. Sebab kita mahu Malaysia kan, kita bukan macam orang yang saya senaraikan tadi, puak-puak pemisah tu tadi. Ada 6 jenis puak-puak pemisah yang mau keluar daripada Malaysia tu tadi. Mereka buat kerja bukan sembunyi-sembunyi dah, terang-terang mereka persoalkan Pak Immigration, terang-terang mau keluar daripada Malaysia tu, mau musnahkan perjanjian tu semua. Bukan saya cakap main-main juga, bukan saya sembang kencang saja. Saya baca lah dokumen depan saya ni, memang tulis betul-betul pun. Dia cakap, contohnya immigration tu tadi kan, dia cakap artikel yang kelima tu, this agreement shall be conditional upon the enactment of the said act. This agreement, Malaysia agreement ni bersyaratkan penggubalan akta immigration dan pelaksanaan. Dah gubal kan, maksudnya pelaksanaan dia jugalah akta immigration tu. Akta immigration tu kamu langgar, syarat dia tu, syarat hidup mati tu dah terlanggar lah maksudnya. Okay, Abdul Hamid Sabal, orang Sabah yang betul-betul tahu kena bertindak segera.
suka lompat. Tak tahu kenapa isu lompat parti dekat Sabah tu masih berlaku. Sedangkan Sabah tu yang pertama-tama sekali yang mengusulkan supaya tidak ada lompat parti. Lepas tu Sarawak. Tapi semua pelaksanaan tu tidak dapat dibuat sebab perlembagaan persekutuan. Sebab election tu under federalist kan. Dia kena ada under perlembagaan persekutuan, bukan perlembagaan negeri. Jadi dia tidak boleh nak masuk campur. Kita ada enumerated power doctrine tu tadi. Walaupun tak ada enumerated power doctrine masa tu, kita boleh bincang dengan federal untuk pastikan tak ada melompat parti tu. Tapi sekarang dah ada akta jangan lompat parti tu kan. Masih juga nak melompat. Pelik betul. Tak ada ni. Memang tak ada maruah lah orang yang melompat parti ni. Nanti yang tu kita boleh huraikan nanti kemudian. So, kita tahu orang lompat parti ni kan, lompat parti sana, lompat parti ni. Tapi apa maksud dia tu? Apa maksud bila dia lompat parti tu? Kan orang yang lompat parti ni, kita tahu kita ada perlembagaan kan. Dalam perlembagaan tu kita ada election. Election tu dia ada semasa tu dalam election tu syarat-syarat election tu kita ada pilihan raya kan. Yang pilihan raya tu apa yang orang lihat tu ialah manifesto. Manifesto tu datang dari mana? Manifesto tu datang daripada rakyat. Rakyat yang memilih kamu berdasarkan manifesto yang kamu discuss bersama-sama rakyat tu. Kamu bincang bersama-sama rakyat, bukan kamu shot sendiri buat manifesto. Kamu buat manifesto bersama-sama rakyat tu. Kamu tanya rakyat, consultation. Macam kau buat commission, buat consultation dengan rakyat. Kamu nak apa? Nanti kami buat recommendation untuk dalam manifesto nak buat apa. Lepas tu parti politik tu kamu menang guna parti politik ni. Kamu bawa manifesto bersama rakyat tu tadi. Kemudian kamu lompat sana, lompat sini, lompat sana lagi, lompat sini. Jadi apalah guna manifesto tu tadi yang kamu bincang sama rakyat tu tadi. Jadi apa yang kamu konsult dengan rakyat tu, manifesto tu yang jiwa rakyat tu tadi yang kamu bawa tu, kamu bawa lompat dia sana sini, jadi tak ada bernilai lah. Kamu nak guna ketak manifesto Sabah ni di bawah parti politik ni yang kamu menang tu, ataupun kamu nak dah masuk parti politik lain, gabungan lain, kamu nak guna manifesto orang lain kah lagi? Sedangkan orang rakyat tu yang kamu konsult tu tadi kan, yang jiwa dia kamu ambil, yang kamu beli, yang kamu perjuangkan untuk menang dalam pilihan raya tu tadi, dia jadi macam tu lah. Kamu memperkotak-katikkan rakyat sebenarnya. Itu yang kita semua kena faham. Yang bila orang lompat-lompat parti ni, bukan dia lompat parti, pengisian dia, core understanding tu yang saya cuba jelaskan. Dia mempermainkan masyarakat ni semua. Yang tu yang kita jelaskan kepada rakyat. Dia proses pilihan raya tu kita kena jelas. Supaya terutama dekat Sabah dengan Sarawak ni kita kena jelaskan apa tu privilege tu, ada democratic rights tu. Democratic rights tu kita ada kuasa mengundi kan. Kita ada kuasa mengundi tu, kita ada kuasa untuk discuss dengan pemimpin untuk buat manifesto apa semua tu. Manifesto tu yang paling penting. Apabila United Nations tu dia datang Sabah dengan Sarawak tahun 1963 tu, yang dia tengok tu election dekat Sabah dengan Sarawak, result tu berdasarkan apa? Berdasarkan manifesto tu dia tengok. Maksudnya manifesto tu sangat penting. Itu nilai dia kita sebagai rakyat. Kalau manifesto tu pun dia bawa menang pilihan raya, dia lompat sana lompat sini, jadi manifesto tu tak ada nilai lah. Kita tak tahu manifesto tu dia nak laksanakan ke tak dah bila dia dah pergi tempat lain. Itu yang kita kena tahu. Kita kena faham core maksud tu semua. Yang ramai sampai pemimpin pun tak faham sebenarnya rasanya. Lepas tu dia melompat sana sini. Nak cakap katak marah. Tapi memang katak lah dia tu. Okey. Buat NGO. Banyak dah NGO. Kita ada banyak NGO, kita support saja. NGO yang ada, tak apa. Tak apa, buat banyak lagi NGO pun tak apa. Sebab, kenapa, kalau saya ni kan, kalau Sabah dengan Sarawak ni kan, kita ada lebih banyak parti politik. Orang cakap, banyak sangat parti politik, kita ni berpecah belah apa semua. Kamu bandingkan bilangan parti politik dekat Persekutuan Tanah Melayu dengan Sabah dengan Sarawak. Kamu bandingkan.
Dekat Persatuan Tanah Melayu saya kira itu 180 lebih kah parti politik dia. Kalau dekat Sabah 20 lebih. Sikit saja parti politik dekat Sabah dengan Sarawak ni. Jangan kita bezakan, bandingkan satu Malaysia ni apa semua. Kita kira ikut wilayah tu. Memang dari dulu saya kira ikut wilayah tu. Bila kita kira ikut wilayah tu kan, parti politik yang wujud dekat Sarawak ni sikit sangat. Parti politik dekat Sabah ni sikit sangat. Dekat Persatuan Tanah Melayu ni banyak parti politik dia. Jadi ramai parti politik ni yang menjaga kebajikan rakyat. Contohnya walaupun mereka tak menang pilihan raya. Dan kewujudan parti-parti politik ni, dia mengajar rakyat cara untuk berpolitik, cara untuk kita matang berpolitik. Dengan kewujudan parti-parti politik ni kita ada konstitusi politik kita sendiri kan, parti politik tu semua, kita ada organisasi, kita ada sistem kita sendirilah, lebih kurang macam perlembagaan juga. Dia mengajar kita cara untuk berpolitik sebenarnya secara matang dengan banyaknya parti politik ni. Janganlah dengar orang cakap banyak sangat parti politik ni macam belah apa semua. Saya kalau setakat kita pada hari ni saya rasa saya memang buatlah je parti politik tu banyak-banyak. Bagus. Biar kita semua ni matang berpolitik, dan bukan saja matang berpolitik, kita tahu cara berpolitik yang berasaskan parti-parti politik ni, kita tahu cara dia. Sebab nanti kita bersuara-suara saja tapi kita tak ada platform yang matang, yang sesuai macam tu. Tapi kalau kita bersuara secara individu tu pun hak demokrasi sendirilah. Tetapi kalau ikut perlembagaan apa semua, kita kena ada parti politik apa semua untuk bertanding apa semua macam tu. Untuk supaya apa yang kita mahu tu dimasukkan dalam manifesto parti politik dan sebagainya. Kalau orang selalu cakap DAP lah, parti-parti dari Semenanjung yang datang kat Sabah dan Sarawak tu kan, dia cakap parti-parti ni parti nyamuk, parti ni. Dia, nampak tak cara mereka nak mematikan parti politik dekat Sabah dan Sarawak. Itu yang kita kena tengok, yang saya perhati, yang kita kena hati-hati. Jangan sampai kita baru nak belajar berpolitik ni dia dah matikan semua, matikan sikit-sikit, tak sempat nak buat apa-apa. Saya harap ni faham lah. Ya, kita berpandangan positif sajalah dengan percambahan parti politik tu sebagai platform untuk mengajar kita berkaitan dengan politik. Walaupun parti politik tu tak gerak apa pun, at least dia ada something kan, dia ada bawa suara, walaupun suara tu suara minoriti lah apalah. Mungkin pandangan dia berbeza dengan kita, tak apa. Biar kita tahu ada perbezaan pandangan tu. Lepas tu kita boleh datangkan kepada satu recommendation. Itu yang kita belajar daripada Cobalt Commission. Pandangan dia macam-macam. Ada positif, ada negatif, ada neutral. Dan semua pandangan tu dia alunkan untuk membentuk perjanjian Malaysia ni. Memang mereka nak pastikan matikan local party sebab mereka mahu replace dia. Sebab tu dulu saya dekat Sarawak kan, saya join Parti Star dulu. Memang Parti Star nama dia, State Reform Party. Saya masuk Parti Star, mula-mula saya fikir dekat Sarawak dulu. Masa tu saya tak tahu pun Malaysia Agreement apa semua. Saya fikir dekat Sarawak berapa saja Parti Sarawak ni. Cari Google pun tak jumpa. Tak jumpa kamu Parti Star bila cari Google tahun berapa kah dulu, 2012 2013. Tak jumpa kamu baca newspaper pun tak jumpa. Masuk newspaper apatah lagi TV3 saja. Semua cakap pasal UMNO masa tu. Cakap pasal BN. Nak cari apa info parti lokal tu kamu takkan jumpa. Nampak tak parti lokal tu macam tak wujud. Sebab tu saya masuk Star, saya buat kecoh-kecoh supaya revive balik parti-parti Sabah dengan Sarawak ni. Lepas tu tumbuh balik semua. Teras lah, SWP lah, apa semua parti-parti di Sarawak ni. Tujuan dia nak stimulatekan benda tu, supaya semua ada sentimen untuk membentuk parti-parti kita sendiri, supaya kita boleh govern diri kita sendiri, dan at the same time kita belajar berpolitik secara matang dengan ada parti politik kita sendiri tu. Saya rasa semua pun dah nak tidur ni, 12 lebih dah. Okay, thank you for watching. Thank you for the star, 63, 113 star.
Nanti boleh share video ni. Ya, di Antika, betul tu. Dia akan curi kursi DUN kita. Benda tu pun melanggar juga the spirit. Ya, itulah the spirit of Malaysia Agreement tu, pembentukan Malaysia yang dia langgar. Kita mau individualistik tu kena jaga. Identiti kita kena jaga. Termasuk DUN-DUN kita tu lah. Identiti kita, orang Sabah Sarawak yang sepatutnya pegang. Okay, thank you for watching. Selamat malam. Selamat tengah malam. See you again when I see you. Nanti ada soalan, komen saja. Ada soalan, ada pendapat, komen saja. Ada reply, komen saja. Okay, thank you for watching. Thank you for your time.